Baik, dalam takaful dia ada satu instrumen dipanggil sebagai Investment Link Plan. Okey, ILP, Investment Link Plan. So, adakah investment link itu bermaksud pelaburan dalam takaful? Adakah bagus melabur dalam takaful ni? Ini bagi saya personally, kalau kita nak melabur, takaful bukan tempat dia. Sebab tujuan utama takaful ini adalah untuk perlindungan. Okay, which is hibah dan juga medical card. Perlindungan untuk protect income kita, protect kesihatan kita. So kalau kita nak melabur, better cari tempat lain selain daripada takaful. Contoh macam ASB ke, unit trust, saham dan sebagainya. So bagi saya, kalau untuk melabur, jangan melabur dalam takaful. Pilih tempat lain untuk buat pelaburan. Takaful hanya untuk perlindungan sahaja. Okey, yang ni saya faham. Okey, dan banyak kes pun berlaku. Tiba-tiba tak sempat nak bayar, terlupa nak bayar dan sebagainya. Okey, so kalau caruman itu tak dapat dibayar pada bulan itu menggunakan duit gaji kita, kalau kita ada cash value dalam akaun, maksudnya pihak takaful akan gunakan cash value itu untuk bayar kita punya monthly installment dulu. Kalau tak ada cash value, automatic polisi itu akan lapse. So kalau yang plan anda tak ada cash value, make sure anda konsisten bayar dan jangan sampai lapse. Kalau ada cash value, mungkin ada ibarat macam ada pelampung lah untuk sebulan dua sebelum anda bayar balik nanti. So at least bayar je macam biasa. Kalau terlupa dan ada cash value, good for you. Kalau tak ada, itu bahayalah, boleh lapse. Okay, so make sure kita pastikan selalu polisi kita sentiasa aktif. Alright. Kalau pembayaran tu pula, yang tu depends kepada plan yang kita ambil. Okey, ada takaful yang bayar sampai kita umur 70 tahun. Ada yang bayar sampai 80 tahun sampai 99 tahun. Tapi yang plan yang saya handle juga ada yang bayar 5 tahun je. Bayar 5 tahun and then dia cover sampai 25 tahun. Itu plan hibah. Ada juga yang bayar 5 tahun saja. Tahun ke-6 tak payah bayar dah. Pun ada. Okey, ada yang bayar sampai 10 tahun saja. So bergantung kepada plan yang anda ambil. Make sure clarify balik dengan konsultan ataupun ejen takaful anda. Plan anda kena bayar sampai umur berapa? Yang tu kita kena tahu. Okay, at least kita aware dengan berapa bulanan, berapa lama caruman kita kena bayar. Baik, yang ni pun sama juga. Dia sama mengikut plan yang kita ambil. Ada plan kalau kita ambil yang itu memang stand alone. Memang kalau hibah itu kita bayar, kita dapat coverage. Dia ada satu plan, dia macam road tax kereta, macam insurans kereta tau. Kita bayar insurans tahun ni, dia cover. Tahun depan tak bayar, tak cover. Ada juga yang jenis macam tu. Ada yang dia ada cash value dan sebagainya, dia mengumpul duit pula untuk kita. So kalau yang ambil macam insurans kereta tadi tu, automatik lepas habis tempoh bayaran tak dapat apa-apa. Okey, tapi ada setengah plan yang selepas habis tamat tempoh kontrak, let's say lah 70 tahun ke 60 tahun ke, dah habis tempoh kontrak, kita dapat pula cash value. Mungkin sampai 5-60 ribu pun kita boleh dapat cash tu. So tengok balik plan asal, tengok balik polisi anda, tengok minta hard copy dengan konsultan ke dengan ejen anda dekat luar untuk check apa yang anda akan dapat selepas anda habis bayar tempoh kontrak nanti dan tak jadi apa-apa, apa yang anda akan dapat. Boleh check balik dengan ejen takaful anda balik. Baik, yang ni banyak aduan kita dapat juga yang kata tak naklah ambil takaful sebab nak claim bukan main, susah lagi. Nak suruh ambil bukan main, nak suruh orang bayar dan sebagainya. Tapi masa nak claim bukan main, susah. Okey, sebenarnya claim itu merumitkan bila mana ada dispute, ada salah faham ataupun ada benda yang kurang jelas masa kita apply itu. Contoh doktor kata diagnose kanser paru-paru disebabkan merokok dah 20 tahun. Tapi kita apply takaful baru 5 tahun dan kita declare tak merokok. Masa kita masuk dalam plan takaful itu, kita kata kita tidak merokok. Sedangkan doktor diagnose you dah kena kanser paru-paru sebab merokok dah 20 tahun. So dekat situ ada macam something wrong somewhere. Kenapa you tipu masa tu? Biasanya kes-kes macam ni orang nak dapat claim, orang nak approve dia punya polisi tapi tak nak mengaku dia ni isap rokok dan sebagainya. So kes-kes macam ni biasanya yang menyebabkan proses claim tu susah. Sedangkan proses claim ini sangat senang. Kalau tengok video saya sebelum ni, saya ada cerita saya lekat tulang ikan. Saya boleh claim bil saya lekat tulang ikan dekat hospital 1,600, tapi saya boleh claim selamba je, tak ada masalah. Sebab kita memang transparent masa kita apply. So kalau macam kes tadi, dia merokok tapi tak mengaku isap rokok masa apply takaful, yang tu yang menyebabkan pihak takaful susah nak approve claim itu. Okay. Baik, kes macam ni banyak saya jumpa. Okay, which is ada yang kata company ni dah cover dah medical card untuk dia, kenapa nak apply lagi yang baru? Okay, so
bila jumpa kes macam ni, biasanya company-company besar lah, contoh macam Petronas apa semua kan, dia cover medical untuk staff-staff dia. And then one day masuk umur 40 tahun, 45 tahun, masa tu let's say lah dah berhenti kerja dengan company tersebut yang cover medical card itu. Bila dah berhenti kerja, company dah tak cover dah. So bila company dah tak cover, masa umur 40, 45 baru nak ambil yang personal, masa tu dah sangat mahal sebab umur dah meningkat. Mungkin ada penyakit, silap-silap tak dapat nak apply untuk personal. So bagi saya, why not ambil je yang personal medical card dekat luar walaupun company dah provide. Sebab yang pertama, at least dapat bayaran yang murah, caruman yang murah sebab masih ambil masa usia muda. Yang kedua, biasanya kalau company cover ni coverage dia tak tinggi, let's say lah 50,000 je setahun. Tapi bila kita let's say lah na'udzubillah ditimpa kemalangan ke apa, and then memerlukan rawatan sehingga 80,000 kos dia, company cover 50 je, so lagi 30 boleh ambil coverage daripada personal yang kita apply tadi. Kalau tak ada yang personal tadi tu, kita kena bayar sendiri balance 30,000. So better ada personal medical card walaupun dah ada coverage daripada company. Inilah benda yang paling ramai sangat orang buat, which is kalau ada masalah duit je, automatic dia terminate takaful dulu. Padahal dekat luar ada dia subscribe Netflix lah, Astro dan sebagainya, dia orang tak nak terminate yang tu. Itu lagi penting kot daripada takaful. Tapi ramai yang buat macam tu. Jawapan dia boleh ke tak? Kalau untuk saya, benda tu adalah benda yang paling penting dan yang terakhir sekali saya akan terminate. Sebab apa? Sepanjang 7 tahun saya bergelar financial consultant, saya jumpa banyak sangat kes polisi dah lapse ataupun dah terminate, tiba-tiba na'udzubillah jadi macam-macam. Accident lah dan sebagainya. Dah bayar 12 tahun ni, 12 tahun, 15 tahun tak jadi apa. Tiba-tiba nak jadikan cerita, selepas 3-4 bulan terminate, sakit, kemalangan dan sebagainya. So kita nak mengelakkan benda tu terjadi. Kita tak katalah takaful ni kalau tak ada tu memang kau accident ke apa, bukan kita minta tak. Tapi benda tu yang paling penting. So sebaiknya jangan terminate takaful dulu. Cuba kita brainstorm balik apa komitmen yang kita betul-betul boleh kurangkan dulu. Contoh macam Netflix, Astro dan sebagainya. Dan last kali kalau no choice juga, tak apalah, boleh terminate takaful. Itu yang terbaik untuk kita buat.